Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menelusuri ke dalam aspek ontologi mengenai agama Kristian, terlebih dahulu saya akan menerangkan mengenai maksud ontologi. Apakah itu ontologi? Baiklah, menurut Greeks 2002, aspek ontologi merupakan salah satu aspek yang memainkan peranan utama yang perlu difahami oleh para penyelidik sebelum melakukan sebuah penyelidikan. Dalam pemahaman lain, ontologi merupakan sebuah perkataan yang berasal daripada bahasa Yunani iaitu on ataupun ontos yang memberi maksud ada iaitu being, dan istilah logos membawa maksud ilmu iaitu logik atau dalam erti kata mudah, ilmu yang sedia ada. Ontologi merupakan ilmu yang membahaskan sesuatu yang sedia ada, sama ada daripada segi aspek rohani ataupun abstrak dan juga jasmani iaitu konkret. Dalam meniti arus globalisasi ini, setiap agama yang berada di atas muka bumi ini mempunyai Tuhan mereka yang tersendiri. Seperti agama Islam mempercayakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, agama Kristian mempercayakan Yesus sebagai Tuhan, dan agama Buddha mempercayakan Tuhan mereka mengikut kepercayaan penganutnya iaitu Siddhartha Gautama Buddha, sehingga mencipta patung untuk mengingati dan mengagungkannya. Setiap umat di atas muka bumi ini bebas untuk memeluk setiap agama yang diinginkan bersesuaian dengan tujuan hidup yang ingin dicapai. Fenomena dalam menganut sebuah agama sentiasa menjadi sebuah isu dalam sesebuah masyarakat sejak dahulu kala lagi dan dalam setiap kurun ataupun abad. Semestinya kebangkitan setiap agama sentiasa berubah-ubah dan mempunyai pasang surutnya. Hal ini terjadi disebabkan oleh terdapat sesetengah manusia yang sedar akan kesilapan dan batas yang telah dilanggar. Bagi agama Kristian, perkara ini menyebabkan penganutnya bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar agar dapat membawa mereka kepada syurga. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan dengan slide seterusnya, iaitu siapa dan apa itu Tuhan dalam agama Kristian. Baiklah, menurut Rosmizi, Wan Muhammad Fazrul, Marina dan Rosli Zawati 2013, dalam agama Kristian Tuhan telah ditakrifkan kepada doktrin Trinity, iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Di dalam kitab Bible, konsep ketuhanan Trinity ini telah digunapakai dengan beberapa istilah oleh orang Kristian. Menurut Poh 2008, Wang 2014b, antara istilah yang menggambarkan Tuhan dalam bahasa Hebrew adalah seperti El, Elohim, Eloah dan juga Adonai. Setelah kitab Bible mengalami perubahan kepada bahasa Greek, istilah El, Elohim dan Eloah telah ditukarkan kepada istilah Theos yang membawa maksud Tuhan-Tuhan kepada orang Greek. Menurut Stewart Dunn 2018, istilah Theos juga telah digunakan untuk merujuk kepada Tuhan yang palsu dan juga manusia. Sebagai contoh, di dalam kitab Bible, penggunaan istilah Theos telah digunapakai seperti in the beginning was the Word, and the Word was with God, which is the Theos, and the Word was God. John chapter 1 verse 1. Menurut Impact 2010, bagi penggunaan istilah Adonai pula telah membawa maksud my lords atau Tuhan secara literal. Istilah ini telah digunakan secara berterusan bagi penggantian kepada tetragram YHWH iaitu Yod, He, Vav, He ataupun Yet, Huv, Wah, Huv iaitu kata nama khas bagi Tuhan. Istilah penggunaan Adonai ini telah tercatat di dalam kitab Bible Keluaran Exodus pasal 20 verse 7 agar tidak menggunakan atau menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Sebagai contohnya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Perkara ini telah dapat disimpulkan bahawa istilah asal yang telah digunakan untuk memberi maksud Tuhan adalah El, Elohim, Eloah dan juga Adonai, manakala jika dilihat daripada sudut pandangan makna, El, Elohim dan Eloah telah merujuk kepada dewa yang tertinggi di antara sekalian dewa. Adonai pula telah membawa maksud Tuhan walaupun bukan sebagai kata nama khas Tuhan, tetapi istilah ini telah digunapakai secara khusus bagi menggantikan nama Tuhan yang tidak diketahui sebutannya.
Penganut agama Kristian telah menggunakan konsep monoteism, iaitu kepercayaan kepada hanya satu Tuhan yang merujuk kepada doktrin Trinity. Doktrin Trinity adalah salah satu daripada 3 doktrin utama selain penjelmaan dan penembusan dosa yang telah dipegang kukuh oleh gereja-gereja utama seperti Katolik, Protestan, Ortodoks dan Anglican. Menurut kepada Arijal 2015, Khadijah M. Hambali 2010, doktrin Trinity mempunyai personality yang bergabung dalam satu gabungan yang dinamakan sebagai Tuhan Bapa, iaitu God Father, Anak iaitu Son dan Roh Kudus iaitu Holy Spirit. Tuhan Bapa adalah pencipta seluruh alam yang menetap di syurga, manakala Tuhan Anak merupakan Yesus Kristus yang membawa maksud firman yang hidup yang telah datang ke dunia dan hidup bersama-sama dengan manusia. Yesus Kristus telah dianggap sebagai penyelamat yang sanggup mengorbankan dirinya untuk diikat di tiang salib bagi menebus dosa keturunannya. Menurut Rahmat 1992, bagi Roh Kudus pula, penganut Kristian percaya bahawa Roh Kudus yang merupakan Roh Allah dapat masuk ke dalam diri pendeta agama Kristian. Menurut Rahmat 1992 juga, doktrin Trinity adalah doktrin Tritunggal. Penganut agama Kristian telah menggunakan istilah seperti anak dan firman bagi merujuk kepada Yesus, manakala istilah Roh Kudus digunakan untuk menghindari salah faham atau kekeliruan bahawa dalam konteks ini sebenarnya penganut agama Kristian mempercayai 3 Tuhan. Seterusnya, kenapa layak disembah sebagai Tuhan? Penganut agama Kristian atau dalam erti kata namanya yang lain adalah agama Nasrani atau agama Masihi telah mempercayai konsep monoteism yang membawa maksud Tuhan yang satu. Agama ini telah dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam atau lebih dikenali sebagai Yesus Kristus kepada penganut agama Kristian. Penganut agama Kristian ini percaya bahawa Yesus ini merupakan anak Tuhan dan Tuhan itu bersatu dengan Yesus. Mengikut Injil Sahih Luke, Yesus Kristus ini telah dilahirkan di Bethlehem, Palestin oleh seorang perempuan yang bernama Mary yang telah dipilih oleh Tuhan dan perkara ini telah disampaikan oleh Gabriel terhadap Mary. Yesus Kristus telah dilahirkan antara tahun 8 hingga 4 Samuel. Bagi orang Nasrani Timur, hari sebenar kelahiran Yesus tidak diketahui. Jadi, mereka memilih 6 Januari pada setiap tahun untuk perayaan Hari Natal bagi menyambut kelahiran Yesus. Namun pada 4 Samuel, penganut agama Kristian telah berpakat untuk menyambut hari kelahiran Yesus pada 25 Disember atau lebih dikenali dalam masyarakat kini dengan sambutan Hari Christmas. Setelah insan terpilih yang telah dilahirkan tanpa bapa ini telah dilahirkan ke dunia, lalu tersebarlah khabar angin yang menyatakan bahawa seorang raja telah dilahirkan sehingga menggugat kedudukan Raja Herod pada ketika itu. Lalu Raja Herod mengarahkan pengawalnya untuk membunuh Yesus Kristus. Tetapi pada ketika itu, Yesus Kristus dan Mary telah melarikan diri ke Mesir dan menetapnya di sana. Setelah keadaan menjadi tenang, Mary dan Yesus Kristus telah pulang semula ke Nazareth di Palestin. Menurut orang Kristian, Yesus Kristus telah dibaptiskan oleh sepupunya iaitu John the Baptist di Sungai Jordan. Penganut agama Kristian percaya bahawa agama yang telah dibawa oleh Yesus Kristus ini layak disembah setelah melihat mukjizat yang dapat disembuhkan oleh Yesus Kristus seperti menyembuhkan penyakit, mencelikkan orang yang buta, serta hidup semula selepas mati setelah disalib kerana telah dikhianati oleh pengikutnya sendiri iaitu Judas. Agama yang telah disampaikan oleh Yesus Kristus ini telah menarik perhatian kaum Bani Israel, terutama golongan yang miskin.
Hal ini telah membangkitkan amarah dan ketakutan kepada ketua kaum Yahudi, terutama golongan Pharisees dan Sadducees. Dengan itu, mereka sengaja menaikkan kemarahan pemerintah Romawi pada ketika itu dengan menyebarkan fitnah terhadap Yesus Kristus, seperti Yesus Kristus ini dianggap sebagai penderhaka, pemberontak dan juga mengelak untuk membayar cukai negara. Akhirnya, Yesus Kristus telah dijatuhkan hukuman mati dan telah disalib di Golgota. Yesus Kristus juga telah dikuburkan di Golgota. Namun, mengikut kepercayaan mazhab Protestan, maksud dikuburkan itu membawa maksud Yesus masuk ke dalam gelap gelita. Bagi kepercayaan mazhab Katolik pula, telah membawa maksud Yesus turun ke neraka. Penganut agama Kristian percaya bahawa pada hari ketiga setelah kematian Yesus Kristus, iaitu pagi Ahad, Yesus telah bangkit semula daripada kubur lalu dinaikkan ke syurga dan duduk bersemayam di sebelah kanan Tuhan Bapa dan akan turun kembali ke dunia pada hari kiamat untuk membawa keadilan kepada umat manusia. Setelah kewafatan Yesus Kristus ini, agama Kristian ataupun pada ketika itu lebih dikenali sebagai agama Nasrani telah disebarkan oleh pengikut-pengikutnya, terutama Saint Paul. Setelah kemajuan perkembangan dari zaman ke zaman, nama agama Nasrani ini telah ditukarkan kepada agama Kristian bersempena dengan nama Yesus, iaitu Kris. Dalam masa yang sama, banyak pembaharuan telah dilakukan di dalam agama ini melalui persidangan yang telah dilakukan oleh para rahib, seperti persidangan Naisia yang telah dijalankan pada tahun 325 Masihi, di mana persidangan ini telah bersepakat dan memutuskan bahawa penganut agama Kristian haruslah mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Agama ini terus-menerus berkembang mengikut peredaran zaman dan telah dibuka untuk semua yang ingin menganut dan tidak terbatas, seperti zaman yang telah dibawa oleh Yesus Kristus, di mana hanya kaum Bani Israel yang boleh menganut agama ini. Baiklah, di sini kita dapat lihat perbandingan antara agama Kristian dan juga agama Islam. Dalam konsep taubat bagi agama Kristian, mereka mempercayai bahawa dalam ajaran gereja, orang suci memiliki syafaat untuk menghapuskan dosa orang lain, atau dalam maksud yang lain, penganut agama Kristian ini percaya bahawa manusia yang menjadi wakil Tuhan diberikan kuasa dalam urusan pengampunan dosa dan juga penebusan dosa, dan perkara ini haruslah dilakukan di hadapan Pop atau paderi. Ini bertentangan pula dengan agama Islam yang menegaskan bahawa urusan pengampunan dosa hanya layak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita dapat lihat di dalam surah At-Tahrim ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan juga orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Jelaslah di sini bahawasanya di dalam agama Islam hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang layak mengampunkan dosa, sekalian makhluk dan kuasa pengampunan dan penghapusan dosa itu hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini menegaskan bahawa manusia tidak layak langsung terlibat dalam urusan pengampunan dosa dan penghapusan dosa. Bagi konsep tauhid pula, menurut agama Islam, agama Kristian tidak patut dianuti kerana telah menyalahi konsep tauhid, di mana dalam agama Kristian, penganutnya telah mempercayai bahawa mereka mempunyai Godfather iaitu Bapa Tuhan, Jesus sebagai anak Tuhan dan juga Roh Kudus. Dalam agama Islam, Tuhan itu satu dan tidak boleh diduakan mahupun ditigakan. Dan Tuhan juga tidak beranak mahupun diperanakkan. Seperti yang kita dapat lihat dalam surah Al-Ikhlas yang menerangkan dalam ayat ketiga, di mana Bismillahirrahmanirrahim, lam yalid wa lam yulad, yang membawa maksud dia tidak beranak dan tidak juga diperanakkan. Jelaslah di sini, di dalam agama Islam, Tuhan itu tidak mempunyai anak dan berdiri dengan sendirinya. Namun, ia bertentangan pula dengan agama Kristian yang mempercayai Tuhan mereka mempunyai anak. Kesimpulannya, jelaslah di sini bahawa agama Kristian telah mengamalkan konsep untuk berpegang teguh dengan ajaran yang telah dibawa oleh Yesus Kristus dan percaya bahawa Yesus Kristus itu merupakan anak kepada Tuhan. Walaupun perkara itu sebenarnya sangat bertentangan dengan konsep ajaran agama Islam. Namun, setiap agama yang ada di atas muka bumi ini mempunyai keistimewaan dan keunikan yang tersendiri. Jadi kita sebagai umat manusia haruslah sedar akan tanggungjawab yang tersendiri dengan agama yang telah dianuti. Janganlah kita melakukan perkara yang mengundang murka Tuhan dan hidup dengan hanya mengutamakan diri sendiri dan tidak menghiraukan kesan yang akan dirasai dan dihadapi oleh semua orang di sekeliling kita. Sebagai penganut agama yang bertanggungjawab dengan agama yang telah dianuti, fahamilah dan lakukanlah segala perkara yang telah disuruh dan jauhilah perkara yang telah dilarang. Dengan ini, kita akan hidup dengan bahagia dan aman kerana mendapat keredaan daripada Tuhan. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.